Okey, so soalan dia ni okey. Slide 7 Soalan dia, by using phpMyAdmin create new database name as bank and a table. The table customer must be created according to table. So dia suruh create lah table, nama dia customer. Okay. Dan dia punya database ni nama dia bank. So database dia ni kita just dia suruh create aja. Simple je kan. Tak payah tunjuk pun dah tak perlu dah kot, sebab saya dah tunjuk dekat banyak kali dah kan. Okay. Ni lah 7 yang semalam punya session dulu. Okay. Tunggu port dulu keluar baru dah boleh pakai ni. Ini pun sama juga. Tunggu port dulu keluar baru boleh pakai. Tak. Ini kira ni. So ini kita tutup dulu. Alright. So ini tanda jangan lupa berapa orang je 139. Okay. Lagi seorang belum buat attendance record ni. Right, so kita create, dia suruh guna phpMyAdmin je kan. Pergi data ni je, server, and then just create database je. Dia suruh create apa? Bank. Just bank lah. Bank. Ini satu. Just bank. So kita ada bank sekarang. Then create table customer. Customer. So dekat dalam tu dia suruh create customer, ada 5 column. So create 5 lah. That's it. So kita then masukkan apa dia, ID, nama, name, okay. Name je lah. Okay. Password, username, status. Password. Okay, sudah biasa. Password, username, status. Ini semua baca, yang ini integer 6 dan kita auto increment. Okay, jadi dia primary lah. Yang ini baca semua. Kalau nak guna untuk operation arithmetic ni, nak buat calculation, kena guna integer lah. Kalau tak, jangan guna baca je. Semua 50 je. Okay. Yang status ni kalau banyak-banyak saya pilih ni. So save, selesai. So kita dah ada table, tapi kita belum ada apa-apa lagi lah. Tak ada lagi kan. Customer table ni belum ada tambah kosong lagi. Okay, kosong. So kita tinggal isi je lah. Nak isi pakai insert sini pun ok juga. Kita misalnya insert aja. Ini pun kita isi pakai ni pun boleh juga. Dia suruh isi je kan. Isi je lah. Insert je. Ke atas tak payah. Ini ni. Ini guna Ali bisa guna. Baca username. Ni nama dia. Ni username, user ID lah basically. Username ni user ID. Status tu okay. Kita dah masukkan. Itu yang tak ada. Dekat satu lagi tak ada. Kita buat dulu. Access denied. Access kena start dulu lah. Oh, belum start lagi. Okay. Dia belum masuk lagi. Database dia apa?
bank tu. Jadi dekat customer kita masukkan lagi sekali insert. Taruhlah dua-dua untuk berapa kosong. Kalau tak nanti dia tak. Ini misalnya sebab ada yang dia ni kan sini. Right, so and then kita masukkan sini. Kita masuk sini. Ni dah ada dua kan. Kita ni boleh run lagi sekali ni. Lagi sekali dapat berapa? Dapat 4. Okay, kalau kita tengok preview. Okay, dah. Cuba kan, 4 kan. Dan lepas tu cuma 5 je. Satu kan. Kalau tukar boleh tukar lah. Sini apa nama dia kan. So, kita dah ada ni. So yang pertama dah selesai. Oh, dia 4 pun. Betul kan lah. Video ni tu video ni. Video Michael, Naruto, Roberto. Tukar je lah. Okay, lepas tu yang kedua ni dah habis lah kan. Apa tapi dia suruh apa? Dia suruh guna kod ni kan. Suruh guna kod. Jadi awak kena buat lah apa-apa kan. So kalau nak guna kod, dan awak kena ada login. Bukan login, dia punya tu dia insert data dulu. Insert data. Kita ada insert. Kita dekat sini. Okay. So kita dah insert into. Sekarang kita guna apa? Account tadi kan. Customer kan. Customer punya table kan. Okay, name, password, username and status. Okay. Lepas tu kita accept. Kita kena buat connection dia. Kita punya tu ialah bank kan. Bank. Database kita bank. Okay, ni bank. Table customer. Okay, and then dia punya column dia ID, name, password sama je. Okay, so itulah. Ni dia punya code ni untuk connection dia. Nanti ni dia create connection. Dia check kalau ada error, dia akan display error lah. Kalau tak ada, dia proceed. So yang con ni con ni CONN ni kita guna untuk kita nak insert data punya connection ni. Kita just include je kan ni, include je. Kemudian bila kita nak insert data, kita insert into customer punya table. Tadi kita dah tukar dia punya database bank kan. Name, password, username, status kita masukkan. Lepas tu dia run dia punya ni query. Ini run query. Kalau ok, tak ada masalah. New record created successfully. Ni daripada mana? Daripada sini. Dia akan dapatkan name ni, pergi dekat name, password pergi dekat password sini, username pergi dekat username, and then status pergi dekat status sini. Ni daripada mana? Ni daripada insert record form ni. Kita ada insert punya record form. Dekat sini ada input text. Okay. Nama dia input text box nama dia name, password, username dengan status. Dan ini submit form. Jadi kalau kita buka ni insert RCD ni form, dia akan buka terus insert ni data, insert DT ni, insert DT.php, dia terus buka. Kita guna get method. Jadi dekat dalam insert ni kita guna get lah, underscore get. Dia masuk terus kat sini. Lepas dia dah masuk data, sekarang dia nak, kalau nak display, dia boleh display. Kalau just nak masuk data je lah. Tapi kita boleh buka ni kan, display. Untuk yang display punya, kita create view 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 RCD record table. View record table dekat sini view record table ni. So view record table ni untuk kita display dia punya data tu, record dia. So apa kita buat lah, kita guna SQL select all from customer punya table customer table. Kita punya customer table ni. Okay, customer table
right, from customer table, semua sekali. Kemudian dia run query dia, disimpan dalam result, dia check result punya record, ada tak record. Okay. Kalau record lebih daripada kosong, maknanya ada record. Kemudian kalau ada record, baru dia buat ni, dia create dia punya header untuk table, dia display dalam table. So dia iterate dia punya record dia, first record sampai last record tu kan. So dia letak result fetch untuk setiap record, dia letak dekat row, dan dia paparkan setiap row record dia. Okay, ni record lah ni, row ni record, dia paparkan ID, name, password, username and status. Kemudian that's it. Itu je dia paparan tu. Kita save semua sekali. Ni yang paparan dia, view RCD table. Okay, kalau kita just view aja pun okey juga. Kita just view je, kita save dia semua, save all. Kita view table dia, dan kita view table, view table dekat sini, view RCD table ni. So dia keluar lah ni kan. Kita ada alih abu tadi itu yang kita buat tadi tu. Okay. So sekarang ni kalau kita nak tambah, buatlah apa nama, apa tu, link dekat atas tu kan, untuk kita buka kan. Macam ni kita tak nak pergi dekat situ, tak boleh kan. Taruhlah link dekat situ. Awak nak create link, simple je. Awak pergi dekat W3 School tu kan, W3 School, pergi dekat link. Awak pergi dekat sini, cari button pun tak apa, how to, cari link. Okay, menu icon, vertical tab, ada, ambil navigation punya, top navigation ke, dekat atas ni kan. Just guna ni, top navigation ni, ni kan, ni example ni, top nav ni. So ni semua ni kan. Nanti dia keluar ni. So boleh ni home, awak pergi display. Yang ni add new one, ni apa-apalah kan. Awak boleh tambah lagi, tambah. Just guna tu. Kalau nak tambah lagi dekat sini, news dekat sini awak boleh tukar. Yang ini add data, record, add record. Yes, add record. So run, awak boleh buat. Yang ni display punya, maknanya dia punya list lah kan. Tak apalah letak hand home, tak apa ni. Kalau nak edit record, whatever lah, apa-apa dekat sini kan. Update, edit ke sini, so dekat sini. So awak boleh guna yang ini je. Ni awak create ni, just copy je semua ni. Kita see, awak create navigation semua. Ini navigation. Ni navigation punya, awak boleh simpan dekat navigation. Ataupun yang ini je kan, under navigation, awak just include dekat atas saja. Yang ini jangan taruhlah kan, yang ini tak payahlah. Ni tak payah, ni buang lah. Yang atas tu je awak nak. Okay, then include aja. Okay, jadi kalau kita nak buat, katalah start navigation, create new, control alternate N. Yang ini top nav .php. Taruh dekat situ. Kemudian yang ini buang lah kan, ni tak perlu kan. Okay. Save. Sini home, apa-apa lah kan, sudah ada lah ni. So kalau awak nak include in, betulkan lah. Yang ini href dia dekat mana ni, add record ni, form ni href dia awak taruh dekat mana, view record punya, dekat sini, view record, sini, view RCD table ni. Okay, so view RCD table. Okay, view RCD table kan tu ni, .php. So dia terus pergi. Dan yang sini, yang ini add record ni pergi dekat mana? Pergi dekat add new, add punya form tu, yang ini add form, insert RCD form. Okay, jadi awak taruhlah dekat situ kan, href insert RCD form ni kan, insert RCD form .php. So add new lah, save. Yang ini ni awak include lah benda ni kan, awak include kan. Pergi dekat sini, dekat VRCD ni, boleh lah. Kita pergi dekat ni top nav ni, pergi dekat VRCD, just include je dekat sini, PHP
include sama juga. Ini control shift D, include apa dia, top nav tu. Okay, top nav PHP yang ini. Control S, save semua sekali. So basically dah adalah, just copy yang ini awak taruhlah dekat ni kan, semua dekat tempat yang lain tu lah. Okay, save dan awak buka ni, awak refresh, dah ada dah kan. Jadi dekat form balik semula dekat sini. Kalau add record dia buka yang ini. Dekat add record ni pun awak boleh taruh juga kan. Okay, dekat add record ni just taruh je dekat situ. Ni control C copy, add record tu insert DT kan. Ni form ni mana ni, boleh taruh dekat sini, dekat atas ni lah, navigation dekat body tu. Okay, just include je, tapi kena ada PHP lah. PHP tab, lepas awak copy ni dekat situ. Okay, save, awak refresh yang ini, dah ada dah kan. Okay, so taruhlah dia punya tu insert line tu kan. Kalau tak di jarak dia dekat sangat kan, taruhlah dekat situ BR tu, sini BR. Save, kemudian awak refresh, adalah ruang sikit kan. Kalau nak taruh tengah, taruhlah tengah. Add record ni ni keluar ni. Kalau home, balik semula dekat situ. Add record pergi dekat situ. Okay, simple je kan. Lepas tu bila kita nak add ni record tadi Asyik Ali je kan, taruhlah nama lain, Abu Ali Razi kan. Okay, username lagi juga, password dia tu. Okay, and then submit. Okay, terus pergi dekat mana, dan save, pergi dekat sini. Ini pun tambahlah sikit kan. Dekat mana tu tadi, view record table ni kan. Taruhlah dekat sini. Kita echokan sikit dekat table atas tu. Begini. Taruhlah. Okay, biar jadi dia tu sikit. Okay, so kalau refresh, refresh ni adalah ruangan. So dia add new record, dia keluar tu. Kalau nak list dia, yang ini view, list view. So basically dekat sini, apa nama ni, user lah kan. Yang home tu user lah, patut direct kan. Top nav tu kalah ni user list. Ni home, user list, user list. Okay, refresh, user list, add user lah, direct dekat situ add user kan. Ini bukan add record, add user. Set, ok dah. Okay, user list. Okay, so then apa lagi, dah selesai kan. Sekarang nombor 2 Dia kata apa, login. So create a login page, search into the ni. Okay, kemudian apa lagi, dia suruh attach function untuk macam mana nak authenticate lah, login authorized user punya tu kan. Pakai select punya tu, SQL query. Kemudian you are required to display the username. Lepas tu bila dia tekan submit, login aja, dia suruh display ni hi, dia boleh your status active and then send out. Ni taruh dia dekat situ kan. Okay, so basically yang ini kita display dekat mana, dekat dalam sini kan. Sini, dekat sini, taruh dekat situ kan, user ataupun dekat mana-mana lah dekat situ kan. So awak taruhlah dekat situ, dekat sini dalam view record table ni. Sebelum table ni awak taruhlah, awak taruh dekat situ. Dekat sini nak taruh nama dia, tapi yang nama dia yang kita kalau kita bila dia login, kalau masuk dekat sini terus ambil lah nama dia kan.
kita create login page. So kita ambil username dia je lah. Ambil username dia dekat sini. So kita just ambil je lah user kan. Kalau kita nak masuk dekat sini terus, underscore dia, kita pakai dia punya username tu. Ini kita just echo kanan je lah. Okay. So yang ini apa kita taruh dulu dekat mana. Kalau nak echo je pun boleh juga echo tu. Username. So kalau dia type username, dia terus echokan dekat sini. Ni kalau nak taruh dekat sebelah kanan tu pun boleh juga. Kalau nak taruh dekat sebelah kanan, kena taruh dekat dalam ni, kena taruh dalam HTML lah. Okay. So dekat atas lah, dekat sini. Control X, taruh ke atas. Dekat lagi. Ini taruh ke atas ni. Taruh atas lagi. Ini kena taruh dalam, taruh atas lagi. Sebab dia nama dia tu. Ini kena taruh PHP lah nanti. Nak taruh tengah-tengah. Okey. Ni lah. Kalau nak taruh tengah-tengah, yang ini nak bagi dia tu. Ini taruh dalam P lah kot. Ini kan. Kat sini. So whatever yang dalam P ni kita nak apa tu, kita nak centerkan. Okay. So kita nak apa, yang ini kita letak ID dia apa, class ke whatever lah. Kita class user, username, US atau gini gitu. Kita US kita taruh dalam kelas dia. Ini kita taruh dalam kelas, jadi kita boleh P je pun boleh juga. Kita nak centerkan ke, nak bagi dia right indentation ke. And then dekat sini kita stylekan US tu, US ni kita stylekan, kita text alignkan dia center lah. Kita right alignment, kita pergi kat sebelah kanan. Okay. So dekat sini taruh welcome kan. Welcome. Welcome kan. Kita welcome lah user ni. User ni apa? User ID. Just user je. Ada lah kan. So kalau refresh semua, view CD table tu dah ok lah kan. Ni view CD table ni refresh. Adalah nama dia dekat situ, boleh masuk lagi. Sebab kita belum taruh dekat table lagi. Kalau nak taruh dekat situ boleh juga. Nak test kat sini, apa dia, username kan. Username dia apa? Ali. Jadi keluar lah Ali dekat situ. Oh, betul-betul dekat situ kan. So kita di jauh sangat tu, kita taruh sini sikit lah, tambah lagi sikit. Jadi dia ke kiri sikit, save, kita save, dah betul. Okay, dia keluar lah kan. Letak ni juga. At least kita nak bagi dia ke dalam sikit tu kan. Okay. Boleh nampak lah sikit kan macam-macam. Boleh centerkan, boleh apa semua kan. Welcome apa semua, boleh lah taruh dekat situ. And then log out dekat situ pun boleh letak juga log out. Nak taruh log out dekat sini pun boleh. Nak taruh log out dekat situ pun boleh. Just log out dekat situ, taruh log out kat sini. Log out sama juga, taruh dekat situ. Boleh pakai sini lah, log out ni. Log out. Ini
Ni logout ni awak guna apa, anchor. Okay, href ni kan, href. So yang ini adalah logout. Logout. Lepas tu ni pergi dekat logout page lah kan. Ni logout page. Kita ada logout page dekat sini, login. Ini logout page. Terus sorry. Saya terpada macam dalam sesuatu tak apalah. Okay, so maknanya okey lah kan. Dia logout tu. So pun sama juga dia dekat tu. Dia sama. Anyway, adalah kan, bila kita logout dia terus pergi dekat balik semula pergi dekat login. Dekat logout punya tu kita letak dekat sini, dia akan remove semua session, destroy session, and then dia terus pergi dekat semula, pergi dekat login terus. Okay, pergi dekat login page semula. So, kalau tengok kat sini, dia masuk dekat login page semula. Ni awak boleh centerkan dah nanti awak kalau nak centerkan dia. Dan submit, nak masuk semula. Contohnya ni username and password, dia masuk. Dia kat sini boleh, dia tak jumpa ni. Dia punya apa nama, dia punya SQL query dia dekat ni. Dekat login ni kita pergi dekat mana, login auto. Kita terus masuk pergi dekat ni lah, yang sini ya. Dia RCD table tu, RCD table. So dia terus pop up. Tapi nak sebelum masuk dekat situ, awak kena authenticatekan. Function kena ada dulu. Okay, so nak create function tu, okay, nak create function, awak kena buat SQL query lah kan. Ini kan dia terus masuk kan. Okay, dia terus masuk dekat sini. So sebelum nak dapat dekat sini ni, awak kena authenticatekan dekat dalam ni, apa nama, view RCD table ni. So sebelum nak authenticatekan tu, mana sebelum dia paparkan lah, kita kena siapkan satu apa nama, satu page line untuk authenticatekan dia, login authentication. Jadi kita taruh login authenticate dekat sini, login authenticate. So dia akan buat apa, dia akan ambil username dengan password. So basically kita kena login out IUTH lah dekat sini ya. Login IUTH. Okay, login IUTH. Okay. Lepas tu dekat login IUTH tu kita ada apa, username kita ambil, password kita ambil. Lepas tu ni kita taruh ke atas lah. Lepas tu baru kita, yang ini select username and password. Dia akan cari ada tak username tu, ada tak password tu. So dia akan cari select username from apa, customer, customer. Ada tak customer, dalam customer punya table, username dengan username yang kita ambil daripada login tadi, dengan password daripada login tadi. So kalau ada, so dia run query, dia check dia punya result, ada tak record. Kalau ada record, baru dia akan pergi dekat mana, pergi dekat sini ni. Kita terus buka ni, view RCD table. Okay, view RCD table. So dia terus buka yang list punya tu. Kalau else dekat sini, balik semula dekat login. Okay, right. So kita save all. So then kita run login. Mana login, logout ni, dia dekat login yang masukkan. Lepas tu submit. Hasil ni dia ni. Okay, dia tak jumpa. So dia balik semula dekat situ. Okay, dia tak jumpa. Something wrong lah kan. Awak kena check lah dia punya tu, authentication dia. Awak juga boleh tengok dekat sini kaedah dia. Authentication dekat dalam WhatsApp ni ada, saya taruh ni, Virtual Republic. Ni pun boleh pakai ni, yang ini. Ini pun dia tunjukkan macam mana nak guna registration authentication tu kan. Dia ada apa, username, create for creating database, lepas tu creating config file. Dia guna config file untuk apa, authenticate. Kita guna apa,
login auth, dia guna ni. Okay. So dia guna MySQL Connect DB, ni dia connection. Ini untuk connection dia, config interconnection. Lepas tu creating registration form, kita create form dekat sini. Kita punya tu simple sangat kan. Ni okey lah. Dia ada dia punya apa nama, dia punya validation lagi kan, validate username dan sebagainya kan dekat sini. Kemudian select ID from user, dia guna ID sahaja. Tengok username, dia pakai ID sahaja. ID ni dia pakai, kita pakai ni apa, sini first dia check apa dan ni lah dia pakai ID, dia cari ID ni. Kemudian set parameter, change post username, dia cari ID, baru dia ambil dia punya username password. Pun boleh juga kaedah ni. Okay, confirm password. Okay, ini sampai habis. Okay, already have ni lagi baiklah. Dekat dalam sini pun boleh juga, dalam PHP ni. Pergi dekat how to, then pergi dekat login pun boleh. Kat sini ya. Login punya, login kat bawah-bawah dia ada login form, login form. Okay, dekat sini pun boleh juga login, username apa semua. Kemudian sign up form pun boleh juga. Kemudian register form dekat sini. Ini pun boleh pakai. Tapi yang tadi tu dah complete dah kan. Boleh pakai yang ini. Kemudian check dia punya tu. Okay. Dan lah. So boleh tu kan. Yang tu yang ni dah complete dah. Dia buatkan ke awak just ikut aja. Copy aja pun dah okey dah. Tinggal tukar apa je? Tukar dia punya database saja. Okay. Ni ada apa ni? Ni dekat sini. Creating registration form. Lepas tu bawah lagi dia punya function dia, creating login form, creating the welcome page. Ni welcome page dia. Dia guna iSet ni. iSet ni maksud dia apa? Dia confirmkan dia punya session dia okey. Okay, then last kan, then apa lagi, ada banyak lah dekat sini kan. Just follow je. Then create logout. Okay. Ni untuk reset ni, clearkan dia punya password dia. Okay, contohnya habis guna semua ni. Tinggal tukar je, edit je mana yang patut. Yang lain semua guna je, semua sama. Tinggal tukar je dia punya database, lain tak ada, gunakan aja. Okay. Yang ini dia guna bootstrap punya tu. So ada dekat sini lah. Dia punya bootstrap tu, dia kena ada link je. Dekat header tu kena ada link. Untuk bootstrap ni dia tak tunjuk dekat sini, tapi kena ada link lah bootstrap kan. Cari, pergi dekat bootstrap, dan awak tu macam ni kan. Dekat bootstrap ni awak ambil je link bootstrap 4 ni. Dia punya link tu get started. Dekat link dia, link ni get started. So get started dekat sini. Dia punya link tu awak ni ya, ni link dia ni. Link awak just copy je semua ni. Ni script ni. Yang ini yang style, yang ini yang jQuery ni. Just copy je semua, taruh dekat belakang. Yang JavaScript taruh dekat belakang, yang satu ni taruh dekat depan, dekat dalam tu. Boleh juga yang ini taruh kat depan, tapi takut dia bila dia nak run, so basically dia untuk nak run, letak dia run dulu. Boleh juga lah. Yang penting script tu dia dah tu dulu. Dia ada dekat dalam tu. Taruh depan pun boleh, taruh belakang pun boleh. Okay, so yang lain tu dah ada ni. So next lagi apa? So yang ini awak kena buat lah sendiri ni, boleh dah tunjuk tadi. Okay. Ada apa nak tanya? So kita, yang saya tunjuk ni simple kan. Login. Kita ada login. Okay. Login.
Lepas tu submit, terus pergi dekat tu. Ini dia tak jumpa, jadi dia tak ni lah kan. Dia log in, saya terus log ini, saya terus pergi dekat ni yang view RCD table tu. Jadi dia punya tu RCD table, jadi boleh nampak RCD table. Okay, kalau you tengok, masukkan dia submit, dia terus pergi dekat RCD table. Okay, refresh tu. Okay, dia terus pergi dekat situ. And then kalau nak add user tu dah boleh dah add dekat sini. Once dah submit add user, dia balik semula. Nampak tak? Walaupun tak ada, dia masuk juga. Okay. Tapi tak ada delete dekat sini kan, kita tak ada buat kan. Dia tak ada tanya delete kan. Dia cuma ni je, add user. Add user dengan this user je. Okay. Kita tak ada user ID kat sini sebab apa? Kita tak insert tadi dekat dalam user ID tu kan, dekat login tu ni kan. Kalau letak Ali, dia keluar lah dekat Ali tu. Ni Ali. Okay. Alright. So ada apa nak tanya? Ada tak nak tanya? Minggu depan ada dekat ni selama 2 hari. Awak punya hari Khamis dan hari apa? Hari Selasa. Khamis Selasa ada ke sana 2 hari saja. Yang 2 hari tu saya nak awak datang ni lah. Kalau ada apa-apa masalah projek, kita bincang projek. Tapi of course 2 hari tu kita akan cover bab berapa? Ni bab 6, bab 7 dan lab 8 last sekali. Dia tu. Oh tak, bab 7. Ayolah, bab 7 ni hari Selasa berapa? 21 bulan. Dan hari Khamis tu ialah lab 8, penghabis lab 8. Dan kalau ada soalan boleh tanyalah pada hari tu. Lepas tu ini lab, kalau dah buat lab 8 dah tak ada lab lagi, 30,000 nak punya test dah tak ada lab dah. Okay. Kemudian tapi yang 28 punya ada lagi lah. 28 awak cuti berapa bulan je kan? 24 je kan? Cuti Christmas kan? Holiday. Lepas tu cuti tahun baru 31. Ada cuti ke? 1 hari bulan? Tak ada kan? Tapi hari Sabtu memang cuti pun. Okay. So 28 ada, 30 dah tak ada. Ni bab berapa? Bab 8, bab 7, bab 8, bab 9. Ni bab 8 dan bab 9 4 hari bulan last. Okey, sebenarnya dah habis lah, dah penghujung lah awak tunggu tu. Ni. Dan awak kena present berapa bulan? Present berapa bulan? Present 3, present berapa bulan? 13 hari bulan 13 hari bulan. Okey? Boleh? Ada nak tanya tak? Tak ada sebenarnya. Ada. Okey, apa-apa kalau nak tanya pun boleh mesej lah, ramai mesej kan. Alright then. Kalian buatlah you punya projek. Kalau